Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sehat walafiat. So dalam video kali ni, video hot topic aku sebenarnya dah lama tak buat video hot topic ni. Tapi aku rasa macam aku nak buat disebabkan satu artikel yang aku terbaca dekat Twitter. Hari ni punya trending dekat Twitter, nama yang nombor satu adalah Pavitra, atau nama panjang dia Sugu Pavitra. Siapa tak kenal Sugu Pavitra, YouTuber yang sekarang tengah melonjak naik. Dia punya subscriber, ya Allah, tak tahu nak cakap dah 700k. Sekejap gila. So, itu adalah rezeki dia. Dan kalau kita tengok konten-konten dia pun, aku sendiri tengok konten dia pun, aku rasa memang best. Dia bukan apa tau, cara percakapan dia sangat sopan. Lepas tu dengan dia punya originality tu yang mahal. So maksudnya bukan dibuat-buat. Dan kalau kita tengok realiti kehidupan dia, macam mana dia buat video tu semua, masak, so benda tu membuatkan orang suka. Dan kalau kita tengok dari segi konsep lain, kalau kita nampak dia ada synchronization tau. Maksudnya dia warga India tapi dia bercakap dalam bahasa Melayu. Video dia fasih pula tu bahasa Melayu. Lepas tu dia membuat masakan, dan masakan dia tu kalau korang perasan bukan semata-mata masakan India, dia ada masakan Melayu pun ada. So dia ada related antara budaya dalam negara kita. So disebabkan tu aku rasa dia mudah naik. Dan kalau kita tengok pun dia very humble punya orang. Kalau kita nampak dia punya percakapan tu, kita boleh menilai cara percakapan dia, macam mana sopan dia. Boleh dikatakan tahun ni tahun Sugu Pavitra. So dia memang betul-betul tengah melonjak naik, sampai husband dia pun terpaksa berhenti dan bantu dia. YouTube ni dah jadi satu kerjaya bagi keluarga Sugu Pavitra. So, bila dia dah famous, macam-macam lah. Adalah TV yang memanggil. So, topik ni guys, aku tak ada nak mengaibkan, tak ada memburukkan siapa-siapa. Cuma aku nak membuatkan korang berfikir, dan ini adalah pendapat aku. Ada satu tweet yang aku terbaca. Ada seorang perempuan ni, dia upload dekat IG story dia. Aku tak nak sebut nama dia. Pada yang korang yang dah tahu, tahulah. Yang tak tahu tu, tak apa, tak payah tahu. So, dia punya komen tu, rate YouTuber memang lagi mahal ke? I call Sugu Pavitra untuk propose dia cooking show for 1 hour. She asked for 10k, iaitu RM10,000. Demam jap dengar, macam level chef 1. Okay, pendapat aku, dia bukan soal duit tau dekat sini. Bagi aku, dia adalah soal value seseorang. Okay, kalau kita tengok maybe setahun lepas, ataupun 5 bulan, ataupun 6 bulan lepas, ada ke orang nak jemput dia? So sekarang ni disebabkan dia dah naik 700k subscriber, view dia pun juta-juta. Jadi time tu lah banyak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak ambil dia untuk jadi host lah. So bila kau datang kat orang tu dan kau offer dia something, dan dia pula bagi tahu harga dia, ada pihak yang tak setuju, lepas tu upload dekat Instagram ke apa ke, condemn dia. So bagi aku cara tu sangat salah. Kalaulah korang tak setuju sekalipun dengan harga, bagi aku benda tu boleh nego. Dan kalau kita tengok pengorbanan perjalanan dia, macam mana dia nak naikkan YouTube dia, bukan mudah. Dan dia bukannya daripada orang senang. Kalau kita tengok cara hidup dia pun dari apa orang cakap, kat estate orang sederhana, lepas tu dia naik slowly. Dan bila tiba-tiba dia tengah melonjak naik sekarang ni, dan ada satu pihak yang offer dia untuk masuk ke program dia orang dan minta tanya harga, dan Sugu bagi tahu harga dia 10k, dan kau tak setuju, lepas tu kau upload dan kau sebarkan. So bagi aku tak kena dengan cara macam tu. Sebab kalau kita fikir logik lah, pihak yang nak ambil dia ni disebabkan ada kepentingan dia juga. Mustahil lah tak ada kepentingan kan. So maksudnya engkau nak dapatkan something viewer dalam rancangan kau, jadi kau panggil Sugu untuk masak dalam rancangan kau, dan kau akan dapat populariti, dan kau akan kira menumpang populariti Sugu ni, dan dapat viewer sekali, dan orang secara tak langsung kenal kau punya program masakan ke apa ke. So bagi aku harga Sugu 10k tu murah. Bukan disebabkan apa-apa. Ini adalah orang cakap level dia sekarang. Okay, kau tak boleh nak compare dia dengan dulu. Dan itu adalah harga yang diletakkan. Kalau kau nak ambil dia sebagai kau punya host, adakah rancangan kau tadi akan mendapat view sama banyak macam
channel dia. Daripada kau ambil masa dia sejam dan hargailah dia kerana sudi datang ke program kau demi menjayakan kau, jadi tak perlu nak condemn pun 10k itu. So bagi aku itu harga dia dan aku rasa dia berhak dapat. Dan kalau kau betul-betul nak dia, kau sanggup bayar apa sahaja demi kepentingan kau juga dan demi menghormati pengorbanan dia dan masa dia yang dia bakal luangkan. So benda tu kena fikir balik. Tak kisahlah kalau kita tengok sendiri pun banyak show program ke apa ke yang diorang panggil artis-artis ke, kita tak tahu berapa dia bayar, dan artis pun aku tak tahu berapa yang artis minta kan. Aku pun tak tahu sangat, tapi apa yang aku nak sampaikan sekarang ni adalah tak patut pihak yang menjemput dia dah jemput lepas tu tak setuju dan sebarkan benda tu, kira condemn dia. Maybe benda ni disebabkan seorang individu habis satu syarikat ataupun satu rancangan yang busuk nama dia. So hati-hati, bagi aku hati-hati dalam upload apa-apa pun dekat Instagram berkenaan dengan yang sensitive thing. Kelak nanti akan makan diri balik. Tapi aku ada dengar lah, ura-ura aku ada dengar dia orang cakap si pengupload dekat IG story tadi dah pun minta maaf kepada Sugu dan Sugu pun dah maafkan dia. Wallahu alam, aku tak dapat berita sahih lagi, tapi kalau korang ada info berkenaan dengan benda ni, korang boleh drop komen di bawah. So pada Sugu, apa pun cabaran yang datang, saya tabik dekat awak, salut sebab perjalanan awak dan macam mana kerajinan awak upload. Boleh dikatakan almost setiap hari. Dulu tak adalah setiap hari kan, tapi lately saya tengok memang hari-hari. So saya ucapkan terus maju jaya. Apa pun yang awak buat, semoga terus berjaya dan teruskan berkarya. Saya doakan awak akan cepat-cepat dapat 1 million subscriber. So kalau dapat 1 million subscriber, bagi aku itu adalah satu achievement yang terbesar dalam hidup dia. Kalau kita tengok YouTuber-YouTuber ni yang berjaya lah, contoh macam Sugu dan ramai lagi sebenarnya, kalau kita tengok cara diorang buat ni, cara diorang buat video, diorang buat dengan ikhlas. Maksudnya dengan hati yang, apa orang cakap, hati yang jujur. Maksudnya tak ada keluhan ke apa ke, diorang nak buat, diorang buat. Jadi originality dia tu ada, dan disebabkan tu maka ramailah orang yang akan support dia. So guys, itu saja video untuk hari ni. Apapun, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa di next video. Yang baik tu datang pada Allah, yang buruk tu datang daripada diri aku sendiri. So jadikan pengajaran apa yang buruk tu dan ambil yang baik. Jadikan tauladan dan contoh yang baik-baik je. So do good, be good, good gang. Lupa nak bagi tahu, baju ni daripada Keldai Store. Diorang sponsor aku baju tepung gandum, tepung gundam. Lawa baik. Ini adalah version 1 warna putih. So yang ni diorang buat warna hitam pula.